Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey. Setelah kita dengar sidang media Ketua Polis Negara, IGP, yang menceritakan soal Sanusi ditangkap pukul 3 pagi. Ketua Polis Negara berikan penjelasan macam mana, sebab apa Sanusi ditangkap pukul 3 pagi. So Alhamdulillah, faham, dan pelbagai soalan yang ditanya kepada Ketua Polis Negara. Sebab apa Sanusi itu, sebab apa Sanusi ini, bla 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 semua. Jadi rakyat pun faham. Lepas tu dia tanya lagi. Dia juga kira macam wartawan ni tanya pasal hadiah wang dan juga kes Lim Guan Eng, kan? Jadi sekarang ni Ketua Polis Negara sendiri yang cakap kalau setakat kita individu yang pergi buat laporan, lepas tu dia macam dia punya proses siasatan tu akan berlaku seperti biasa. Dia ambil masa. Tapi apabila Dewan Diraja, apa dia nama penuh dah, Dewan Diraja Sultan Kerabat Diraja, yang buat laporan, betul-betul kerabat diraja ni yang buat laporan kepada polis, dan of course dia tu di bawah Sultan Selangor tu, of course lah akan jadi lebih cepat. Sebab perkara yang berlaku, ucapan tu berlaku di negeri Selangor. Bukannya ucapan Sanusi tu berlaku dekat Kedah ke ataupun dekat negeri-negeri lain. Kita boleh lagi lah, kita boleh lagi lah melambatkan ke apa ke, ataupun kita boleh pejam mata lagi lah. Tak apa, kita bagi masa. Tapi ucapan tu berlaku di Selangor. Sebab tu lah tindakan daripada polis sangat-sangat cepat nak ambil gambar. Dan juga sangat-sangat ramai ucapan-ucapan dan juga luahan hati rakyat Selangor. Bengang, geram dengan kenyataan Sanusi ni. Kalau hampa perasan dekat dalam TikTok lah, ramai, sangat-sangat ramai rakyat Selangor ataupun soalan-soalan yang ditanya kepada rakyat Selangor sendiri, kan? Dan sehingga kan ada yang bandingkan. Bayangkan kalau ucapan Sanusi tu kami daripada pihak Selangor kata dekat pihak Kedah, of course lah hampa akan menjerit juga, kan? Aku ni Alhamdulillah, aku orang Kedah, mai duduk Selangor. So aku dapat pelbagai kemudahan, aku dapat gembira. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, kan, duduk dekat Selangor, kan. Alhamdulillah, aman. Pelbagai kita boleh dapat dekat Selangor. Walaupun aku bukan rakyat Selangor, tapi apabila kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Besar Selangor terhadap Menteri Besar Kedah terhadap kerajaan negeri Selangor, Sultan Selangor, lepas tu mempersendakan lantikan Sultan Selangor, siapa-siapa pun bengang. Aku terasa juga, kan. Takkanlah hang kata hang ni menteri besar, hang ni adalah seorang jentera perang, hang ni adalah pejuang, kan. Tapi kalau hang tak reti jaga mulut, hang bukan pejuang, kan. Kita pejuang, kita nak berjuang. Ini politik. Hang kena cakap apa hujah hang. Kalau hang dapat memerintah, apa yang hang akan buat, apa yang hang nak buat. Tapi hang dah tak ada dah modal, hang dah tak tahu hujah, hang dah tak tahu hang nak cakap apa sewaktu hang berkempen, sewaktu hang bercakap di depan khalayak ramai, hang dah tak tahu dah hang nak cakap apa. Sebab itulah hang boleh pergi sentuh raja-raja Melayu, hang sentuh soal agama dan juga bangsa, kan. Rakyat diberitahu dah berminggu-minggu, malah berbulan-bulan, jangan sentuh soal 3R. Tapi pihak hampa berasa percakapan hampa semuanya betul. Sebab itulah hampa masih sentuh isu 3R, kan. Jadi ini bukan arahan
Perdana Menteri ataupun ini bukan arahan Menteri Dalam Negeri, bukan. Ini adalah disebabkan laporan yang dibuat kepada pihak polis. Pihak polis terpaksa buat kerja lah. Takkanlah pihak polis nak duduk saja kan. Of course lah disebabkan adanya laporan, pihak polis kena buat kerja. Siasat lah. Dia Sanusi telefon tak angkat. Sanusi tak angkat telefon walaupun polis daripada polis Kedah, polis Selangor call Sanusi ataupun call pengawal peribadi, call orang sekeliling Sanusi pun tak angkat. Seorang pun tak angkat. Dan polis siasat, polis dapat tahu dia ada dekat hotel. Sebab itulah polis 20 orang pi serbu bilik Sanusi. Cuba berfikir. Kenapa sampai kena 20 orang? Cuba berfikir kenapa kena sampai 20 orang yang pi serbu Sanusi? Cuba hampa tengok. Kalau betul-betul Sanusi ni gentleman lah kan. Kalau polis telefon, dia akan angkat telefon. Tapi telefon tidak dijawab. Terutama sidang media yang diadakan oleh Ketua Polis Negara tu, salah satunya Ketua Polis, dia nak bentangkan kenapa Sanusi ditangkap pukul 3 pagi. Sebab Ketua Polis pun dia dah cakap sepatutnya proses soal jawab sepatutnya dibuat malam tu. Sepatutnya dibuat apabila nombor satu, mula-mula PDRM Polis Kedah kontak Sanusi. Lepas tu kata Sanusi ada dekat Kuala Lumpur, ada dekat KL atas urusan rasmi. So okey, Polis Kedah pun bagi tahu tak ada di Kedah. Katanya ada dekat Kuala Lumpur. Okey, Polis Kuala Lumpur pun tanya, cari kan. Polis Selangor pun kontak, pun tak angkat telefon. Kontaklah kawan-kawan sekeliling Sanusi ni, SU ke kepala bana sekeliling Sanusi ni pun tak jawab telefon. So disebabkan tu polis siasat, polis tanya rupa-rupanya PAM ada kat hotel. Waktu pi ambil menggelabah. Jadi sekarang ni puak-puak walaupun depa pertikaikan kenapa Sanusi ditangkap pukul 3 pagi. Dia daripada semalam dekat dalam TikTok depa duk pertikaikan kenapa Sanusi kena tangkap pukul 3 pagi. Kenapa? Jadi sebab itulah sidang media ni buat menjelaskan kepada rakyat apa yang berlaku, apa yang sepatutnya yang Sanusi ni perlu buat sebelum dia ditangkap. Sepatutnya dia kena pergi balai polis, kena bagilah keterangan, perlulah bercakap, cerita apa sebab dia bercakap macam tu kan. Ucapan-ucapan dia sepatutnya dia kena pergi balai polis. Tapi disebabkan polis kontak dia tapi tak boleh, telefon tak jawab. Padahlah muka dia kan. Dan aku nak bagi tahu dekat Sanusi, dekat puak-puak Perikatan Nasional Parti PAS ni, hak pentaksub ni, janganlah perbodohkan orang. Orang tak bodoh, orang reti menilai, orang reti berfikir, dan orang faham ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Sanusi tu. Orang faham. Bahasa Melayu ni semua orang faham. Faham tak? Dan kena ingat, bangsa Melayu ni adalah bangsa yang beradab, bangsa yang ada adab. Orang adab tu penting. Tambah-tambah hang pula seorang pemimpin, hang wajib seorang yang beradab. Tapi kalau hang jadi seorang pemimpin malah hang tak ada adab, satu dunia benci hang, geng. Semua orang benci kat hang lah bila hang tak ada adab. Memanglah satu lagi kononnya hampa ni demi perjuangan Islam, ini perjuangan, ini perjuangan. Sanusi kena tahan, mata tak lebam. Sanusi kena tahan, mata tidak lebam tau. Sanusi kena tahan, pinggang tak patah tau. Sanusi kena tahan, badan tak sakit tau. Faham tak? Ini bukan kezaliman, ini adalah keadilan. Ini adalah keadilan untuk rakyat. Dah hang
Hang Sanusi hampir mempersendakan Sultan tu buat apa? Pasal apa hang mempersendakan lantikan Sultan? Jadi inilah hang yang cari penyakit, so hang tanggung lah. Kan? Jadi yang sisi walau ni janganlah macam tak ada akal, tak boleh fikir. Cuba tengoklah ucapan tu kita berbalik kepada Kedah, rakyat Selangor ataupun Menteri Besar Selangor yang kata dekat Kedah macam tu. Of course lah hampa bertalu-talu pibak laporan polis. Kan? Jadi itulah geng-geng PN ni tolong pakai akal lah. Tambah-tambah dekat Selangor baru ni ada seorang walaun tu, malaun tu. Dia buat satu video viral pukul 3 pagi. Kata dekat Hulu Langat tak ambil sampah. Kan? Sampah tu berlungguk. Aku pun tu hang ni nampak sangat hang bukan orang Hulu Langat. Hang tak pernah duduk dekat Hulu Langat dan hang tak pernah ada urusan setiap hari pagi malam hang berada dekat Hulu Langat. Memang hang akan nampak sampah tu penuh. Tapi sampah tak pernah lebih pada 24 jam. Setiap pagi akan mai ambil. Dan aku tengok video penjelasan daripada brother yang bawa lori sampah tu. Dia sendiri cerita pagi-pagi dia dah ambil, tengah hari dia lalu dah penuh dah tau. Ada 3 tong sampah ambil. Tengah hari dah yang macam dah penuh. Walaupun dia dah menjawab, driver lori ni ataupun dan juga ahli parlimen situ, bekas ahli parlimen situ, dia dah menjawab isu sampah. Dia pi buat video lagi hak si walaun ni. Kan? Dia pi buat video lagi di siang hari. Dia kata cuba tengok. Sepenuh dah sampah. Tengok sampah penuh dah. Ish, nampak sangat hang tak tengok video penjelasan daripada driver lori tu. Lain kali kalau hang buat video, bila hang buat video, hang kena tengok video hang. Dan hang kena tengok orang yang stitch video hang, orang yang komen video hang tu, hang kena tengok. Janganlah hang tak tengok. Bila hang tak tengok, hang akan nampak sebelah pihak. Hang tak nampak apa yang berlaku. Dan sedangkan orang duk buat kerja pukul 6 pagi dia dah keluar dah. Pukul 5 pagi dia pergi ambil lori. Pukul 6 pagi dia dah start dah. Kan? Itulah orang kata bila tak ada hujah, tak ada modal, dia mainkanlah isu-isu. Sedangkan situ tu nak abang pergi ke apa, Jalan Hulu Langat daripada Ampang ataupun Pantai Indah, hampa naik Hulu Langat, hampa boleh tembus dekat Jalan Kajang. Hampa tahu sepanjang jalan tu resort duk mai buang sampah situ. Sepanjang jalan tu, situ je kawasan perumahan kampung. Kawasan situ saja perumahan kampung. Dan sepanjang jalan tu tak pernah putus rumah. Boleh kira berapa puluh ribu penduduk dekat sepanjang jalan tu. Of course lah orang akan pergi buang sampah tepi jalan. Takkanlah orang nak pergi buang sampah tu bukan dekat tempat sampah. Orang akan pergi buang dekat tepi jalan tu sebab situ adalah tempat sampah. Situ dekat sepanjang jalan tu ada 3 ke 4 longgokan sampah. Memang ada tong sampah. Tapi bila walaupun dia dah tak ada hujah, dia mainkan benda-benda hak yang bodoh-bodoh ni. Malulah. Hampa dah lah pemimpin duk mainkan isu agama, isu bangsa, isu raja-raja Melayu. Lepas tu petikaikan pula pasal sampah. Bro, kalau sampah tu tak ambil sampai berhari-hari, hang bayangkan sampah berapa banyak lungguk. Yang video viral tu, brother tu sendiri cerita, pagi sampai tengah hari 3 tong sampah dah penuh. Malah di sekeliling pun dah penuh. Dah ambil pagi tadi tau, tengah hari dah penuh. Bayangkan kalau 2 hari ataupun kita ambil dalam masa 24 jam, berapa banyak lunggukan. Situ pun ada resort, orang mai buang sampah situ. Jadi itulah orang kata, hang orang luar, hang tak payah sibuk lah pasal tempat orang. Tempat orang ni, tempat-tempat orang ni, depa ada rakyat depa ada apa yang depa tak puas hati, apa luahan-luahan depa tu, depa ada apa yang depa tak puas hati. So depa akan jumpa dengan wakil rakyat, depa akan mengadu dekat wakil rakyat depa. Bukannya orang luar mai, sampah, kita buat video. Buat video sampah.
Orang duk gelak aja. Tambah rakyat hulu langat lagilah duduk gelak. Jadi itulah, kalau Sanusi ni, kalau hang tak ada ujar, geng-geng PN ni tak ada ujar, ceritalah, cakap kalau hampa memerintah apa yang hampa nak buat, apa yang akan hampa buat, apakah jalan penyelesaian yang akan dibuat oleh hampa. Tapi langsung hampa tak cerita, langsung pun tak ada ujar, tak ada modal. Kita pun ayoyo, apa jenis pimpinan politik, apa jenis berpolitik kan? Bila tak ada ujar seorang peribadi, bila tak ada ujar balum peribadi, attack habis keluarga apa semua. Tak fitnah aja benda tu kan. Jadi pelbagai depa ni, bila depa tak ada ujar kan, segala dia pergi korek rumah Anwar Ibrahim. Satu-satu Anwar Ibrahim jawab melalui peguam dan melalui kawan-kawan dia. Satu-satu dia, setiap isu-isu hak dimainkan, satu-satu depa jawab kan. Pasal rumah lah, pasal kereta lah, apalah, semua apa boleh petikai, depa petikai pun. Tak ada pun daripada pihak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dok pi petikai yang apa yang Hadi Awang ada. Berapa bini Hadi Awang, berapa ramai orang-orang kaya di dalam PN tu, tak ada pun kami dok pi petikai. Puak hampa je, bila hampa dah tak ada ujar, hampa main ke isu-isu peribadi. Sedangkan yang hampa dah nak berpolitik ni sebab hampa nak memerintah. Tapi kenapa hang kena mainkan isu-isu peribadi? Sepatutnya hang kena cerita, okey, kita perintah, kita akan buat ni sekian. Tapi tak buat. Langsung depa tak cakap. Kalau depa berjaya PRU ni, depa nak buat apa, depa tak cerita pun. Jadi itulah kemaluan kebodohan yang ditunjukkan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Malu ke orang, geng. Okey, jangan jadi walaun, jangan jadi malaun. Berfikir pijaklah di atas bumi yang nyata. Ini politik, ini dunia politik. Bentangkan kalau hang berjaya memerintah, apa yang hang nak buat. Bukannya duk membuta tuli, tak ada modal, attack peribadi kan. Disebabkan Anwar Ibrahim tu bersama dengan PAS, dia tidak menguntungkan PAS, sampai attack. Apabila nanti Anwar Ibrahim tu menguntungkan PAS, bukan menjilat lagi Anwar Ibrahim. Macam itulah yang berlaku dekat DAP. Wajib sokong DAP, wajib undi DAP. Sekarang wajib undi gerakan pula kan. Segala hukum, dalil lah, apa semua ni macam di bawah depa, bukan di bawah Majlis Fatwa ke Raja-Raja Melayu kepada. Itulah pemikiran depa ni. Sikit-sikit nak kaitkan dengan agama. Memang politik dengan agama tak boleh pisah kan. Politik dan juga agama tak boleh pisah. Tapi hampa dagangkan agama, jual agama untuk nak dapat undi. Faham tak? Orang nak, okey, kita ni macam berpolitik, bentangkan apa semua bentang, okey, kita akan buat sekian. Dan bila kita dah memerintah, kita gunalah saluran agama. Kita guna kalau apa hak yang agama Islam perintah, kita gunakan. Kalau ada masalah, kita selesaikan. Kita boleh selak apa hak yang peringatan hak yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita boleh ambil yang mana amanah tabligh, fatonah tu sangat penting dan macam-macam lagi. Tapi puak-puak PAS ni, depa politikkan agama Islam untuk nak dapatkan kuasa. Gunakan agama untuk nak dapat undi. Gunakan apa yang boleh guna untuk nak dapatkan kedudukan. Jadi fikir-fikirkan lagi. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.